Kalau kita boleh tengok daripada hari ke hari, peningkatan kes ialah didorong pula dengan penularan varian Omicron yang semakin berluasa secara peringkat global sebenarnya, bukan sahaja di Malaysia. Ini yang merisaukan kita walaupun dengan pengambilan vaksin sekarang, ada macam-macam program selain daripada program yang berlangsung untuk dewasa, kita ada juga untuk remaja dan juga kanak-kanak. Ya, betul. Dan antara juga yang dilakukan oleh negara Hong Kong sendiri, kan antara pendekatan yang mereka lakukan adalah setiap minggu perlu membuat saringan kendiri dan juga mereka pendekkan waktu persekolahan anak-anak. Jadi itu antara perkara yang boleh untuk mengurangkan risiko kadar keberjangkitan itu terus menular dalam kalangan masyarakat. Betul. Kerana sekarang ini kenaikan kes COVID-19, apa lagi yang perlu kita lakukan sebenarnya? Ini yang akan kita bicarakan bersama dengan tetamu kita dalam talian, pakar perundingan kesihatan awam dan epidemiologi USM, merangkap Presiden Perubatan Kesihatan Awam Malaysia PPPKAM, Profesor Dr. Mohamed Rusli Abdullah. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Prof hari ini? Alhamdulillah, sehingga hari ini masih sihat. Ya? Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah. Baik, Profesor, mungkin boleh kongsikanlah berkenaan dengan lonjakan kes kembali kepada 5 digit dan keadaan ini merupakan satu kebimbangan buat kita semula dan saranan daripada Profesor sendiri berkenaan dengan perkara ini. Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas perayaan Tahun Baru Cina tempoh hari, sebenarnya lonjakan kes ini kita memang jangkakan. Cuma pada asasnya kita tidak dapat memastikan sejauh mana ataupun setinggi mana lonjakan kes ini akan berlaku. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang dinyatakan oleh YBMK, YBKJ, yang model matematik yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga menunjukkan bahawa kemuncak kes ini dijangkakan sehingga pertengahan ataupun akhir bulan Mac. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, kita memang pada asasnya menjangkakan kes-kes ini meningkat. Jadi banyak perkara yang perlu kita perkemaskan, ya. Banyak SOP ataupun prosedur yang sekarang ini telah kita lakukan, telah kita implement. Cuma kita masih lagi perlu memperkemaskan beberapa perkara di dalam SOP-SOP dan juga pengawalan yang kita lakukan sekarang. Yang pertamanya adalah kita perlu memastikan bahawa semua orang ramai mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan juga Kementerian Kesihatan juga perlu memastikan bahawa setiap strategi yang dilaksanakan itu boleh dilaksanakan secara optimum. Ya. Saya bagi contohlah, umpamanya pemakaian pelitup muka. Kita lihat sekarang ni, walaupun pemakaian pelitup muka ini diwajibkan di mana-mana sahaja apabila kita berada di tempat orang ramai, tetapi masih ramai yang sebenarnya tidak mematuhi sepenuhnya. Umpamanya tidak memakai pelitup muka dengan betul. Dan juga tidak memastikan bahawa pelitup muka yang dipakai itu berkualiti. Tetapi pada masa yang sama, sekiranya kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan ingin memastikan bahawa orang ramai memakai pelitup muka yang betul, yang berkualiti, yang sesuai untuk pencegahan penyakit COVID-19 ini, maka kerajaan juga mestilah memastikan bahawa pelitup muka ini mampu dibeli ataupun mampu dipunyai oleh semua orang. Kerana itu ia bukan sahaja melibatkan keberadaan ataupun keadaan stok pelitup muka ini di pasaran, tetapi juga memastikan bahawa harga-harganya terkawal. Yang keduanya adalah apabila kita ingin memastikan bahawa apabila terdapatnya perhimpunan-perhimpunan sosial, tak kiralah sama ada dalam skala sederhana, dalam skala kecil atau besar, maka SOP-SOP ini mestilah dipatuhi sepenuhnya. Dan ini adalah merupakan tanggungjawab dua hala, iaitu tanggungjawab kita sebagai orang awam, termasuklah mereka-mereka yang bertugas sebagai frontliners di dalam Kementerian Kesihatan ataupun di dalam perkhidmatan kesihatan. Juga orang-orang yang tidak terlibat pun mesti mematuhi dan mesti memastikan bahawa proses kawalan ini dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan bagi pihak berkuasa pula, penguatkuasaan mestilah dilaksanakan. Saya bagi contoh, umpamanya kadang-kadang ada kita melihat pekerja-pekerja construction umpamanya yang menggunakan lift-lift awam, ya.
tidak memakai pelitup muka dan sebagainya. Maka ini mesti dipastikan tidak berlaku. Di dalam social gathering yang besar umpamanya, kita lihat apabila berlaku tidak ada penjarakan sosial dan SOP juga terlalu minimum, ya. Jadi ini mestilah dipastikan dilakukan, ya. Dan lately kita juga dikendaki untuk melakukan ujian kendiri untuk memastikan bahawa kita bebas daripada penyakit COVID-19 ini ataupun kita tidak positif, ya. Dan pada masa yang sama, apabila kita ingin memastikan bahawa orang ramai melakukan ujian kendiri ini, kita juga mesti memastikan bahawa test kit ini ataupun kit-kit ujian ini memang terdapat di pasaran dan harganya adalah harga yang mampu milik oleh semua orang, ya. Daripada golongan yang orang kata apa yang paling terkesan, paling rendah kemampuannya sehinggalah kepada golongan-golongan lain. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita lakukanlah secara terus, ya, secara berterusan. Prof. Doktor, sekarang ni program vaksinasi giat dijalankan daripada dewasa, remaja dan juga kanak-kanak. Bagaimana sebenarnya kepentingan dan juga keberkesanan vaksin ini dalam melindungi kita, khususnya keluarga Malaysia, daripada serangan daripada varian Omicron khususnya? Bagaimana, Prof? Ya, kita semua sedar bahawa sebenarnya vaksin ini perlu dipahami sepenuhnya tujuannya. Tujuan asas vaksin ini adalah untuk melindungi mereka-mereka yang terkena ataupun yang didedahkan kepada virus COVID-19 ini ataupun SARS-CoV-2 ini. Adalah dilindungi daripada mendapat gejala ataupun penyakit COVID-19 yang teruk. Dan ini perlu difahami, ya. Oleh kerana itu, walaupun sebenarnya vaksin ini juga mempunyai kesan untuk memastikan bahawa jangkitan itu adalah pada tahap yang rendah, tetapi ia tidak dapat melindungi semua orang daripada dijangkiti. Maknanya ia bukanlah pelindungan mutlak, ya. Dan ini perlu difahami. Jadi apabila kita mendapat vaksin umpamanya, apabila kita mendapat first dose, kita mencipta ataupun tubuh kita mencipta satu immunity terhadap virus ini. Apabila kita mendapat dos kedua, maka immunity itu diperkuatkan lagi, ya. Dan apabila kita mendapat dos penggalak umpamanya, maka kita boleh memastikan bahawa tahap immunity kita ini adalah di tahap di mana kita mampu untuk menghalang virus itu daripada memberikan kita penyakit ataupun gejala yang teruk. Tetapi pada masa yang sama, apabila virus dalam tubuh kita ini tidak berkembang dengan pesat dan berada pada tahap yang rendah, maka kita juga dapat memastikan bahawa transmisi virus ini juga dapat dikawal, ya, dapat dikurangkan. Jadi adalah amat penting, ya, walaupun banyak isu-isu yang dibincangkan di dalam social media, di dalam masyarakat umpamanya, yang mengatakan bahawa bagaimana walaupun setelah kita mendapat vaksin ini masih lagi mendapat jangkitan dan jangkitan masih lagi melonjak sehingga 27,000, 28,000, 25,000 dan sebagainya. Tetapi kita harus faham bahawasanya sekiranya tiada vaksin, maka keadaan ini mungkin boleh menjadi lebih teruk. Oleh kerana itu, kita perlu memastikan bahawa semua orang mendapat vaksin ini sehinggalah kesemua masyarakat dan rakyat serta orang ramai dilindungi daripada transmisi penyakit ini. Baik, dan berikutan dengan PIC Kids yang telah pun berlangsung mainkan peranan pentinglah dalam mengawal jangkitan terhadap kanak-kanak khususnya, Profesor. Namun ada ibu bapa yang kurang maklumat berkenaan dengan perkara tersebut dan mungkin juga menjadi kebimbangan kepada mereka akibat daripada kurangnya informasi. Dan mungkin pandangan Profesor Doktor lah berkenaan dengan perkara ini. Bagaimana? Terdapat masih lagi banyak ruang untuk kita memahami sepenuhnya tentang apa yang berlaku di dalam kanak-kanak yang terutamanya kanak-kanak yang berumur di antara 5 hingga 11 tahun ini. Masih lagi banyak fakta-fakta yang perlu kita teliti, terutamanya dari segi keselamatan terhadap vaksin ini. Oleh kerana fokus ibu bapa kadang-kadang
mereka ini lebih tertumpu kepada perkara-perkara yang sensasi. Ya. Umpamanya apabila kita mengatakan bahawa apabila kanak-kanak ini mendapat COVID-19, ya, mereka ini akan mempunyai gejala ya sama macam orang dewasa, sama ada daripada gejala yang tiada gejala ringan, ataupun boleh mendapat apa yang ditekankan oleh pakar-pakar pediatrik kita ataupun pakar-pakar ID kita, apa yang dipanggil MISC, ya kan? Iaitu Multi System Inflammatory Syndrome. Jadi oleh kerana itu, maka kebanyakan kita menekankan bahawa sekiranya kanak-kanak ini tidak diberikan vaksin, maka mereka akan mendapat MISC. Dan kerana itu kita perlu memberikan vaksin. Tetapi kita juga harus faham bahawa kerisauan ibu bapa ialah tentang kesan vaksin itu terhadap anak-anak. Maka kerana itu kita juga perlu memberikan penumpuan terhadap keselamatan vaksin ini dan memberikan maklumat-maklumat serta penerangan yang jelas, jitu dan juga sampai kepada ibu bapa supaya mereka tidak merasa gusar. Oleh kerana apabila kita bercakap tentang anak-anak, kita juga harus sedar bahawa kanak-kanak ini sebenarnya dia adalah harapan kita di masa hadapan. Dan mereka ini mempunyai tempoh jangka masa, ya, kalau secara orang kata aturan alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka ini mempunyai jangka masa hidup yang lebih panjang daripada kita semua, daripada orang dewasa, kalau mengikut secara aturannya lah kan. Jadi mereka juga risau tentang keselamatan anak-anak mereka apabila menerima vaksin ini, bukan sahaja semasa akut, ya, semasa selepas sahaja menerima vaksin, tetapi juga kesan jangka panjang. Maka kerana itu kita juga perlu sentiasa melakukan surveillance, perlu sentiasa melakukan penyelidikan dan perlu sentiasa meneliti kesan-kesan jangka panjang ini supaya kita dapat memberikan penekanan kepada ibu bapa bahawasanya ini adalah tahap keselamatan vaksin yang kita gunakan untuk anak-anak, dan ini adalah kesan-kesannya, ya. Kalau tiada kesan, maka kita perlu menunjukkan bukti bahawa ia tiada kesan. Kalau ada kesan-kesan ringan, maka kita perlu menunjukkan bahawa ia ada kesan-kesan ringan. Tetapi yang paling penting sekali ialah pada masa ini kita perlu memastikan, kita perlu memberikan perbezaan tentang apa yang akan berlaku sekiranya anak-anak ini tidak divaksin dan apa yang benefit ataupun manfaatnya apabila anak-anak ini menerima vaksin. Jadi ibu bapa mesti diyakinkan. Yang paling penting sekali ialah mendapatkan kepercayaan daripada ibu bapa tentang program PIK yang kita laksanakan ini. Ya. Apabila kita berbalik kepada tajuk kita, apa perlu kita lakukan ataupun apa yang perlu kita buat sekiranya kita didapati positif COVID-19, kita perlulah mengemaskini status kita di MySejahtera. Tetapi apa yang berlaku kini, Prof, ramai yang tidak mengemaskini kerana khawatir apabila terpaksa kuarantin tidak dapat bekerja. Betul. Kemudian risau pula akan membuatkan orang sekeliling marah. Alamak, saya dah jadi close contact pula. Jadi kita risau macam-macam ni. Jadi macam mana sebenarnya kita nak melihat kepada permasalahan ini, Prof? Ya, saya teringat satu perkara yang diviralkan. Saya tak pasti sama ada ini adalah benar ataupun ini adalah sekadar lawak jenaka, ya. Yang mana dalam satu majlis makan malam, dua orang yang patron, ya, yang menghadiri majlis makan malam itu bertanya sama ada rakannya telah melakukan ujian ke diri ataupun tidak semasa ataupun menghadiri majlis-majlis sosial, ya. Dan rakannya menjawab bahawa sebenarnya dia tidak melakukannya kerana sekiranya positif dan dia tak dapat keluar, ya. Itulah kan. Jadi sama ada ini benar ataupun lawak jenaka, ini sebenarnya adalah satu perkara yang amat serius, ya. Yang kita perlu teliti dengan jelas. Kerana ini adalah apa yang dinyatakan oleh Syafiqah dan Sofia tadilah, yang mana kalau sekiranya kita bergejala, maka sudah pastilah kita mesti melakukan ujian ke diri untuk memastikan kita tidak membawa ataupun kita tidak boleh menjangkiti orang lain sekiranya kita positif COVID-19 ini. Dan ini adalah perkara yang mesti diterapkan, ya. Sebab sebagaimana yang saya nyatakan dalam program-program lain dan dalam wacana-wacana lain, sebenarnya apabila kita ingin meneruskan proses mitigasi ini dan harapan kita ialah menuju ke fasa endemik,
maka yang paling salah satu daripada 4 tunggak utama ialah memastikan bahawa orang ramai faham dan mengambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada proses mengawal penyakit ini. Ya. Oleh kerana itu, apabila kita merasakan bahawa kita terdedah kepada orang yang positif, tak kiralah sama ada rakan kita, rakan sekerja, ahli keluarga kita dan sebagainya, ataupun diri kita sendiri pun, maka kita mesti terus melakukan ujian kendiri untuk memastikan bahawa kita negatif. Ya. Ya. Dan ini sebenarnya tidak ada kompromi dalam perkara ini. Tetapi pada masa yang sama kita juga dikabarkan ya beberapa hari yang lepas bahawa susah untuk mendapatkan kit ujian ini di pasaran. Saya tidak pasti sama ada perkara ini benar ataupun tidak, kerana kalau kita melihat daripada laman web MDA Malaysian Device Authority, terdapat sebanyak 148 jenama test kit ya yang diluluskan untuk digunakan di Malaysia ini. Okay. Yang keduanya adalah apabila kita ingin memastikan bahawa kita bukan menjadi punca kepada jangkitan, maka kita apabila kita terasa bahawa kita ini kemungkinan dijangkiti setelah mendapat pendedahan, maka kita mestilah terus mengamalkan apa yang kita panggil kuarantin kendirilah sebelum kita disahkan positif. Dan sekiranya kita positif, maka teruslah update MySejahtera, kita bagi tahu kepada PKD dan juga tempat PIC di mana kita bekerja. Dan ini adalah penting kerana kita dalam keadaan penularan sekarang ini, kita tidak boleh lagi memastikan sama ada penularan yang kita tidak boleh memastikan index case lagi di mana kita mendapat jangkitan, kerana dalam komuniti sekarang ini kita dapati sesiapa sahaja boleh menjadi punca jangkitan ya. Betul. Dan itu adalah amat pentinglah. Jadi tanggungjawab itu memang penting. Dan kalau kita rasa kita positif, kalau kita bergejala, maka janganlah kita pulang ke kampung melawat ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang dah tua. Kerana salah satu lagi fungsi utama kita sebagai ahli masyarakat ialah memastikan bahawa kita melindungi golongan-golongan yang terkesan. Kita melindungi golongan-golongan yang berisiko tinggi. Dan kita mengetahui bahawa warga emas dan juga anak-anak kecil dan kanak-kanak adalah merupakan mereka-mereka yang berisiko. Jadi kita cubalah kita memastikan bahawa kita menjalankan peranan kita ini dengan betul. Nah, ini adalah satu tanggungjawab yang perlu difahami, yang perlu diambil oleh setiap orang ya, setiap daripada kita. Saya setuju dengan apa yang Prof katakan sebentar tadi, hashtag kita jaga kita masih lagi terpakai sehingga sekarang ini. Jadi menjadi tanggungjawab kita, apa yang perlu kita lakukan semua yang telah diberikan oleh Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah sebentar tadi, seorang pakar perunding kanan kesihatan awam dan epidemiologi USM selaku Presiden Perubatan Kesihatan Awam Malaysia PPPKAM. Terima kasih Prof. Dato'. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, itu dia berkenaan dengan apa yang perlu kita ambil tahu sekiranya kita dijangkiti dengan wabak COVID-19.